Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. Baik, seperti yang kita boleh tengok, kita masih lagi dalam topik yang kedua, iaitu Development of Safety and Health. Baik, namun kita akan sama-sama membuat ulang kaji berkenaan dengan subtopik yang keempat. Baiklah. Jadi dalam subtopik yang keempat ini, iaitu 2.4, kita akan tengok berkenaan dengan Emergency Response Plan and Preparedness. Sebagai ulangan, okey, saya akan bacakan semula kita punya topik learning outcomes. Baik, TLO yang pertama is to explain and understanding the workers' compensation legislation. Meanwhile, the second TLO is to have an overview of safety and health aspects in the workplace. And the lastly is to develop and establish OSH management system for the organisation. Okay, these are our topic learning outcomes. Alright, let's have a look to the last subtopic, which is about an emergency response plan and preparedness. Okay, as we can see here, emergency is an unexpected event requiring prompt action in order to ensure the safety of the people, public, environment and equipment. Okay, before this I have explained to you all what is the emergency or what is an accident. The definition of accident, the definition of near miss, and the emergency of hazard, and also for the risk. Okay, so today I will explain for you what we should do or what we should prepare if an emergency is occur in our workplace. Baik, saya ada satu video sedutan filem daripada negara China berkenaan pasukan bomba yang tajuk ni ialah The Bravest. Okey, jom kita tengok. 整个港口化学物品爆炸量相当于20颗原子弹，但爆炸的话，这里将变成一片死海。特勤中队的，给我往里干！打到了攻坚战！所有人动车！队长，我感觉我真的要死在这儿。你不是还有老婆孩子吗？走吧。老板，他羊水破了，走吧，没有地方了。我老公就在前线救火，你们这群人不值得他拼命。你为什么一而再再而三的骗我们？如果我事后还跟你说，你们谁还敢进去救火？你太不了解消防员了。来呀！消防战斗，早晚会有牺牲。准备战斗。是。水管不好。啊。对不起。 Okey, sebenarnya cerita The Bravest ni saya dah pernah tengok lah. Dia berkisar sepasukan bomba di negara China cuba untuk memadamkan kebakaran di loji penampisan minyak. Loji penampisan minyak ni terletak di pinggir sebuah bandar lah. Jadi kebakaran tu dalam skil yang besar. Ada banyak lah dia punya loji ataupun dia punya tangki minyak tu memang banyak dan besar. Jadi dalam nak padamkan kebakaran tu, dia orang terlibat ataupun bersangkut dengan pengurusan ataupun dengan orang awam lah, sebab dekat dengan bandar kan. Kalau kata dia orang gagal untuk memadamkan kebakaran, okey, dikhawatiri satu bandar tu juga akan terjejas. Okey, jadi that's why tadi dalam video tu tadi kita boleh nampak orang ramai dalam keadaannya panik.
Semua dah macam cuba nak lari lah. So macam kita sekarang ni lah kan, dekat mana-mana negara pun masing-masing sedang dalam keadaan pandemik. Di mana semua masing-masing nak selamatkan diri, semua tak nak terjangkit dengan virus. So dalam cerita ni tadi kita nampak pasukan tu dia sedang melakukan satu emergency response, kita panggil. Okey. Baik. Baiklah para pelajar semua. Okey. Jadi sekarang ni ialah berkenaan dengan types of emergency. Okay, as you can see here, there are 5 types of emergency, which are the first is internal operational incident. Okay, jadi untuk internal operational incident, normally dia melibatkan kejadian yang melibatkan fire, explosion and also toxic release. Dan dia punya emergency response normally dia dalam kumpulan yang kecil lah. Okay, so itu kita klasifikasikan dia sebagai internal operational incident. Baik, yang kedua ialah external threat. Okay, apa yang diklasifikasikan sebagai external threat? Okay, fire, explosion or toxic release in an adjacent facility or a transport accident. Okay, normally kalau external, dia punya punca ataupun kejadian dia sama seperti yang pertama tadi. Cuma beza dia akan melibatkan dalam skala yang lebih besar dan dia melibatkan pengangkutan lah, kemalangan yang melibatkan kenderaan ataupun facility. Okay, yang ketiga is natural disaster. Okay, so natural disaster ni bencana alam lah. Contohnya flood, wind, lightning or earthquake. Okay, so bila berlakunya natural disaster pun sometimes dia ada juga yang boleh menjadikan sesuatu situasi yang cemas lah. Contohnya pada tahun 2006, okay, di Indonesia berlakunya satu tsunami yang besar. Okay. Baik, kemudian civil disorder. Okey, kalau civil disorder ni contohnya ialah riot, kejadian rusuhan, demonstration, tunduk perasaan, extortion, peras ugut or threat ancaman. Okey, so civil disorder ni maknanya perilaku manusia tu yang telah membuatkan berlakunya emergency. Okey. Contohnya kalau macam biasanya kita boleh nampak dekat stadium kan, bila satu pasukan kalah dalam pertandingan bola sepak, okay, pasukan penyokong pasukan yang kalah tu normally banyaklah yang kita tengok dia merusuh, dia tak puas hati, and then dia orang bakar stadium kan. Okay, so itu contoh untuk civil disorder. Dan akhir sekali ialah malicious damage. Okay, malicious damage ni perbuatan khianat lah, sabotage or arson. Okay, macam contoh dia contohnya macam pada tahun bila yang kejadian tahfiz dibakar, berapa orang anak-anak tahfiz yang terkorban, yang syahid sebabnya dia berlaku sabotage. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada phases of emergency, di mana kita ada 3 peringkat utama yang perlu kita laksanakan ketika menghadapi sesuatu kejadian kecemasan lah. Jadi pada peringkat yang pertama ialah di mana ia berlaku sebelum sesuatu kemalangan ataupun peristiwa kecemasan berlakulah, before an emergency occurs. Okay, this is the time for emergency planning. Okay, pada fasa yang pertama ini, kita perlu melakukan kerja-kerja pencegahan lah. Jadi kerja-kerja pencegahan ni kita boleh buat pada peringkat ini, di mana semua aktiviti untuk mencegah kemalangan dan kecemasan dirancang. Okay. Kemudian fasa yang kedua, fasa ni ialah pada peringkat kejadian ataupun kemalangan itu sedang berlaku. During an emergency. Okay, this immediate response needed to control the emergency so as not to be a crisis.
Okey, so pada peringkat ni kena ada satu tindakan yang pantas lah daripada semua pihak. Okey, normally tindakannya ialah aktiviti menyelamat nyawa dan juga harta benda jika berlaku sesuatu kecemasan. Dan tindakan ni pula dia dapat dilakukan dengan berkesan bila kesediaan sudah ada. Maknanya dia bila kita dah plan, so pada peringkat awal ni, pada peringkat pertama tadi kita dah plan. Okey, jika berlaku sesuatu kemalangan, apa action yang perlu kita lakukan? Okey, contohnya kita buat notification, makluman. Kemudian kita buat pengungsian bangunan. Okey, so contoh dia, ingat lagi dalam topik sebelum ni kita belajar tentang nada pot. Okey, so pada yang awal ni, N ni ialah notification. Okey, so kita bila berlaku suatu kemalangan ataupun emergency cases, hendaklah kita maklumkan dengan segera kepada DOSH ataupun pihak polis, bomba, ambulan, JPAM dan sebagainya lah. Okey, so kita perlu maklumkan sekiranya berlaku kemalangan lah. Okey, jadi pada peringkat fasa yang kedua ni, dia tindakan respon yang segera dapat dilaksanakan dengan berkesan apabila pada peringkat pertama ni, emergency planning ni, kita dah sediakan dia punya perancangan aktiviti yang sepatutnya kita laksanakan. Okey, contohnya kita buat makluman kepada pihak yang berkenaan lah. Kemudian kita buat pengungsian. Ni contohnya jika berlaku kebakaran. Okey, pengungsian bangunan ni maksudnya pengosongan lah. Pengungsian bangunan. Okey, so bila kita dah rancang dengan baik, makanya pada peringkat yang kedua ni, iaitu semasa berlakunya kemalangan ataupun emergency ni, dia dapat dikawal dengan segera supaya dia tidak merebak. Okey, itu fasa yang kedua. Dan akhir sekali, fasa yang ketiga setelah selesai, already under control. Okey, cleaning and restoration needs to be done. Okey, pada peringkat ni ialah proses pemulihan. Okey, so proses pemulihan ni kita akan melakukan semua aktiviti yang diperlukan untuk mengembalikan organisasi ke tahap operasi seperti yang biasalah. Contohnya, bila selesai, contohnya bila berlaku sesuatu kebakaran, api telah dikawal dan dipadam, mangsa pun telah diselamatkan. Jadi selepas selesai siasatan oleh pihak bomba dan pihak-pihak berkenaan, so kita akan face kepada fasa yang ketiga. Maknanya kita kena bersihkan tapak, kita kena baiki balik semula bangunan kita. Itu ialah fasa yang ketiga. Seterusnya ialah stages of emergency. Seperti yang kita dapat lihat, ada 3 peringkat stages of emergency. Yang pertama ialah pre-emergency, kedua emergency dan akhir sekali recovery. Jadi setiap stages of emergency ni dia akan melibatkan sela masa yang berbeza lah. Seperti kita tengok ada yang dalam minutes, hour, ada juga hari ataupun bulan lah. Jadi kita tengok satu persatu. Pada pre-emergency ni normally dia akan melibatkan incident trigger ataupun panic. Sebagai contoh tadi kita tengok dalam filem trailer The Bravest tu, pada awalnya dalam filem tu kalau you all dapat berkesempatan untuk tonton filem tersebut, sewaktu kebakaran tu mula berlaku, pekerja di loji penapisan minyak tu masing-masing dia dah kelang kabut, masing-masing dah takut. Jadi pada peringkat kita merasakan ketakutan, kita rasa cemas, kita rasa risau, itu sedang berlakunya insiden trigger. Normally masa yang diambil tak lama, tak lama untuk kita nak menghadapi situasi pre-emergency ni. Jadi jika kita tak kawal,
dia akan masuk kepada fasa emergency. Okey, di mana pada fasa emergency ni ataupun stage of emergency yang sebenar, dia akan melibatkan first emergency level trigger. Okey. Jadi first emergency level trigger ni beza yang tadi, yang ini ialah incident trigger, maknanya kita pada peringkat awal sebelum kejadian tu benar-benar berlaku dengan serius lah. Okey. Yang kedua ni emergency ni, first emergency level trigger, dia berlaku sewaktu kejadian tu sedang hebat. Contohnya macam dalam filem tadilah, kebakaran tu dia dah besar. Okey, normally nak memadamkan suatu kebakaran tu dia akan ambil masa beberapa jam. Andai kata dalam masa beberapa jam pun dia tak dapat nak padam ataupun kebakaran tu tidak dapat dikawal lah. Jadi masa untuk peringkat emergency ni dia akan meningkat. Itu kita sebutkan sebagai escalation, peningkatan. Jadi peningkatan dari segi tempoh untuk kita menghadapi situasi emergency ni. Okey, so dia boleh jadi daripada bilangan jam yang pendek, dia boleh meningkat kepada bilangan hari. Baik. Dan akhir sekali ialah peringkat recovery ataupun peringkat pemulihan. Peringkat pemulihan ni kita boleh lakukan tak semestinya hanya pada setelah emergency tu selesai ataupun kebakaran tu dapat dipadamkan. Kadang-kadang recovery ni kita pun boleh lakukan sebelum emergency tu benar-benar selesai. Okay, contohnya macam banjir. Macam banjir ada setengah tempat yang mana banjir tu dah surut, kita dah boleh buat recovery. Okey, untuk peringkat recovery ni lah yang mengambil masa paling lama lah, di mana dia akan mengambil masa selama beberapa bulan untuk kita pulihkan balik keadaan. Okey, so ini ialah stages of emergency. Ada 3 peringkat emergency. Okey, sekarang kita tengok pula untuk categories of emergency. Jadi kita boleh dapat lihat ada 3 kategori of emergency, di mana kategori yang pertama, kalau saya bacakan penerangannya ialah it may be classified as a situation which does not threaten the safety of the plant itself and has not caused by any major injuries to personnel. Okay, and then it also can be handled by the plant's personnel without any external assistance, and it will not generate any significant media attention. Okay, so normally kalau ada berlaku kecederaan ataupun sebarang situasi yang melibatkan kecemasan lah. Tapi kalau untuk kategori satu ni kita tak sampai tahap kita nak panggil dia sebagai kecemasan, normally kecederaan lah. Jadi pada peringkat kategori yang pertama ni, dia tidak melibatkan ataupun tidak memberi ancaman kepada keselamatan di tempat kerja. Dan jika ada berlaku kecederaan pun hanya luka ringan saja, di mana pihak ataupun rakan kepada yang cedera tu boleh memberi rawatan sendiri, seperti first aid. Okey. Jadi di bawah ni ada dua contoh lah, medical assistant to sick or injured personnel, or a small fire or minor spill which may generate minor, purely local and media attention. Okey, so kita tengok pula untuk kategori yang kedua. Okay, untuk kategori yang kedua ni, it may require some external assistance but will not extend beyond the boundary of the facility. It is likely to generate local media attention and may be picked up by provincial or national media. Okey, kalau untuk kategori yang kedua ni, biasanya pihak luar dia dah tahulah, dia dapat berita berkenaan dengan perkara yang emergency ni lah, di tempat pekerjaan tersebut. Jadi selain pada itu, kalau kita nak tengok ciri-ciri dia, sesiapa yang mengalami kecederaan tu dia akan diberi rawatan ke hospital ataupun ke klinik.
Okay, so normally contoh-contoh untuk kategori yang kedua ni ialah multiple injuries, single fatality. Maknanya untuk kategori 2, kalau berlakunya kemalangan jiwa, okay, melibatkan kemalangan jiwa, satu saja kita dah kategorikan dia sebagai kategori yang kedua. Okay, a significant fire. A significant fire ni kalau ada kebakaran lah, dan juga minor explosion, letupan yang kecil. Okay, so bila ada sebab apa? Sebab biasanya kalau ada kebakaran ataupun letupan yang kecil, kita dah akan panggil pihak bomba kan. So bila dia melibatkan pihak luar daripada tempat kerja tersebut, dia dah jatuh kategori yang kedua. Baik, kalau untuk kategori yang ketiga ni, okay, normally it will put the facility under serious threat and is likely to extend beyond the boundaries or cause multiple injuries or death. Okay, it also will require assistance from external sources and is likely to generate national media attention. Okay, yang ni serius lah. Kalau kategori yang ketiga ni, normally dia akan mendapat liputan media yang luas. Okay, contohnya kebakaran di sebuah loji, and then letupan baru-baru ni di Lubnan ada letupan kan. Okay, so kita dapat makluman sampai ke luar negara pun telah mendapat liputan untuk berita tersebut. So iaitu adalah contoh kategori yang ketiga. Pasti ramai di antara kita yang pernah tonton video ni, video di mana sebuah kejadian letupan besar yang telah berlaku di sebuah pelabuhan di Beirut, Lebanon. Okay, dalam kejadian ini telah menyebabkan lebih kurang 200 orang yang telah terkorban dan hampir 100,000 lah yang masih belum dapat dikesan akibat daripada kejadian letupan tersebut. Okay, jadi kita tengok sama-sama video kejadian letupan tersebut. Dalam kita nak menghadapi suatu situasi yang berbahaya ataupun yang kita katakan sebagai emergency, kita sebenarnya perlu membuat beberapa persediaan dan juga beberapa response plan. Jadi di sini kita boleh senaraikan ada 5 elemen penting dalam kita nak buat preparedness ni. Basic element in preparedness and also in emergency response plan. Okey, jadi kita tengok untuk elemen yang pertama ialah setup organisation or emergency group management. Okey, jadi yang ini kalau kita revise mula apa yang telah kita belajar, iaitu berkenaan dengan OSH Committee. Okey, di dalam setengah tempat ataupun setengah organisasi, kita panggil sebagai JKKP, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, jadi dalam OSH Committee ni, dia akan ada sokongan ataupun dia akan ada pimpinan daripada pihak pengurusan yang tertinggi lah. Okey, jadi pengurusan ni normally dia adalah daripada pengarah ataupun owner kepada syarikat tersebut. Selain tu, kita dalam komiti ni dia akan ada Safety and Health Officer atau Safety and Health Supervisor. Okey, dan juga beberapa ahli yang lain lagi lah. Okey, setiap lapisan ahli komiti OSH ni, mereka perlu ditentukan apakah tanggungjawab dan juga bidang kuasa masing-masing supaya mereka dapat membangunkan satu plan tindakan untuk menghadapi saat-saat yang mencemaskan. Okey, kemudian dalam elemen yang kedua adalah untuk mengenal pasti senario dan apakah dia punya kesan-kesan yang boleh berlaku akibat daripada kemalangan.
Okay, identify the scenario and the consequence of accident. Okay, siapa yang nak buat kerja ni? Okay, mereka inilah yang akan mengenal pasti senario-senario yang boleh berlaku. Okay, contohnya kebakaran. Okay, ni common lah. Okay, kita boleh kenal pasti. Okay, di sesuatu tempat, katakanlah di sebuah college. Okay, normally kita akan ada pasukan ataupun kita akan ada situasi yang melibatkan kebakaran lah. Okay, so katakanlah berlakunya satu keadaan ataupun satu peristiwa kebakaran. Ni tak berlaku lagi belum berlaku. Okey, jadi kita boleh bayangkan jika berlakunya kebakaran, apakah perkara-perkara ataupun apakah dia punya kesan hasil daripada situasi ini. Okey, so normalinya kemusnahan lah, kerosakan harta benda. Okey, kemudian yang ni kita tak nak lah, kemalangan jiwa ataupun kurang sikit, rendah sikit kecederaan. Okey, jadi ini ialah dia punya consequence tadi, consequence daripada accident yang berlaku. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua mungkin keracunan makanan. Okey, sebab apa? Ada asrama, ada dewan makan ataupun ada kantin, keracunan makanan. Jadi, apakah kesan ataupun apakah rentetan yang akan berlaku daripada peristiwa keracunan makanan ni? Okey, pelajar ataupun pekerja sakit perut. Okey, jadi sakit perut. Apa lagi? So, dekat sini bila kita dah kenal pasti identify the scenario, kita juga sebenarnya kita boleh fikirkan apakah dia punya consequence daripada senario yang dikenal pasti tadilah. Okey, kemudian bila kita dah identify senario ni, barulah kita boleh develop plan. Ni pada elemen yang ketiga. Kita boleh develop plan dan juga procedure that will be used before and during emergency happen. Okey. So dekat sini ada dua, develop plan dan juga procedure. Waktu bila kita nak guna before dan during. Okey. Sebab itu tadi saya cakap benda ni kita kena buat sebelum berlakunya senario yang kita tak nak tu lah. Okey. Jadi katalah contoh tadi kebakaran ni. Okey, apakah plan yang kita boleh lakukan ataupun kita boleh rancangkan plan dan prosedur ni lah. Okey, pertamanya contoh siren. Okey, ataupun amaran dikeluarkan. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua, pengungsian bangunan. Okey, pengungsian bangunan ni ialah pengosongan bangunan lah. Maknanya semua pekerja, semua pelajar perlu mengosongkan bangunan dalam masa berapa minit. Di mana? Di tempat berkumpul lah. Okey, jadi prosedur semua ni kita ada lagi lah. Dia punya prosedur yang lain. Kita ambil catat kehadiran untuk mengenal pasti semua telah ada di tempat berkumpul dan tak ada yang tercicir. Jadi, bila kita dah boleh develop plan dan juga prosedur, kita boleh guna sebelum kejadian dan juga semasa kejadian. Kenapa kita boleh guna sebelum kejadian? Sebab untuk sebelum ni kita akan guna untuk kita buat provide training and assessment. Okey. Kita akan guna plan dan prosedur ni sebelum, ialah sewaktu kita nak melakukan latihan. Contohnya latihan kebakaran. Okey, fire drill. Okey, jadi fire drill ni kita buat sebelum kejadian yang sebenar. Okey, and then kita buat penilaian pula. Okey, penilaian ni kita akan buat selepas tamat training ataupun jika berlakunya kemalangan ataupun senario yang sebenar, katalah kebakaran tadi. Okey, kita dah guna dah plan tadi dan prosedur yang sama. Kita dah guna.
Jadi kita boleh buat assessment, penilaian. Adakah kita punya plan dan juga prosedur tu satu prosedur yang strategik ataupun satu prosedur yang selamat untuk kita gunakan. Okey, so kita nak menilai adakah dia efektif ataupun tidak. Okey. Akhir sekali baru kita boleh provide review system. So provide review system ni bukan hanya kepada plan dan prosedur ni. Dia banyak lagi kita boleh kaji semulalah, sebab dia kata sistem bukannya plan. Okey, bila sistem dia melibatkan kita punya komiti. Okey. Jadi adakah setiap orang di dalam komiti ni telah memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing? Contohnya pihak pengurusan ataupun owner kepada syarikat. Okey, adakah dia telah menyediakan segala kelengkapan keselamatan di tempat bekerja ataupun di premis-premis yang berkenaan lah. Okey, kemudian dari segi plan pula kita boleh kaji semula sesuai ataupun tidak, dan banyak lagi lah. Okey, jadi untuk dalam kita menghadapi situasi kecemasan, jadi ada 5 elemen, iaitu elemen pertama kita set up organisasi, elemen yang kedua kita kenal pasti senario, elemen yang ketiga develop plan and procedure, elemen yang keempat provide training and assessment, dan akhir sekali elemen yang kelima provide the review system. Jadi apakah pula peranan dan tanggungjawab pasukan tindakan kecemasan ataupun kita panggil sebagai ERT. Ini bukannya ekonomi rumah tangga Ini adalah Emergency Rescue Team. Jadi dalam Emergency Rescue Team ni dia terdiri daripada 3 peringkat lah. Yang pertama Emergency Coordinator, yang kedua ialah Emergency Management Committee, dan yang ketiga ialah Incident Command Organisation. Okey, jadi kita tengok untuk Emergency Coordinator. They are responsible to carry out the coordination of emergency program. Okey, so untuk coordinator incident ni sebenarnya dia membantu mereka membantu merancang dan melaksanakan aktiviti seperti latihan kebakaran, pengungsian bangunan. Kemudian mereka juga membantu menentukan keselamatan penghuni serta persekitaran tempat kerja semasa kejadian. Keselamatan. Right. Ini adalah di bawah tanggungjawab Emergency Coordinator. Banyak lagi lah sebenarnya tanggungjawab Emergency Coordinator, termasuk juga membantu agensi berkaitan semasa berlakunya kebakaran atau kecemasan lah. Okey, kemudian kita tengok untuk Emergency Management Committee, they are responsible to develop preparedness plan, emergency action and recovery. Okey, ini bila dia melibatkan develop preparedness plan ni, normally dia akan seperti saya terangkan tadi, dia akan ada top management, and then dia akan ada safety and health officer ataupun safety and health supervisor. Okey, dan lain-lain ahli yang berkenaan lah. Okey, jadi mereka ni berperanan untuk merancang dan mengatur plan-plan tindakan sewaktu berlakunya kejadian kecemasan. Okey, dan akhir sekali ialah Incident Command Organisation ataupun Commander Incident. Okey, untuk Commander Incident ni bertanggungjawab to carry out the emergency control during emergency happen. Okey, bertanggungjawab terhadap keselamatan penghuni ataupun pekerja serta persekitaran tempat kerja lah. Okey, kemudian mereka juga bertanggungjawab untuk menggerakkan organisasi bila berlaku kecemasan. Okey, mereka lah yang akan tentukan siapa yang akan mengatur ataupun menyelia tempat-tempat yang terjejas, sepertinya tempat kebakaran, and then siapa pula yang akan handle tempat berkumpul. Okey, tempat berkumpul ni dia nak catat kedatangan lah. Okey, berapa orang yang telah selamat berkumpul. Okey, jadi ini ialah antara tanggungjawab Incident Command Organisation ataupun kita panggil sebagai Commander Incident.
Dalam kita nak menentukan ataupun nak memastikan plan tindakan kecemasan yang kita dah rancang tu berjaya, sebenarnya ada beberapa faktor lah yang kita perlu ambil kira. Okay, antaranya ialah identify the individuals involved in operating system and equipment to handle emergency. Okay, maksudnya ialah pada satu tempat kerja tu sudah tentu mungkin ada mesin ataupun peralatan yang perlu dikendalikan oleh orang yang kompeten, ya, orang yang cekap pada satu tu. Jadi mereka ni boleh diambil kira untuk dimasukkan ke dalam jawatan kuasa tersebut tadilah, ya, supaya jika berlakunya suatu kecemasan, mereka ni boleh menghentikan ataupun boleh menguruskan situasi itu dengan tenang. Okay, yang kedua ialah give priority to activities after an emergency so that the impact of organisation can be minimized. Example, electricity, water and telephone. Okay, maksud dia, jika selepas berlakunya satu kejadian, okay, tamatlah kejadian tadi tu, contohnya kebakaran ke ataupun kemalangan, jadi sudah tentu tempat kerja tu perlu meneruskan kerja rutin mereka lah. Okey, jadi dekat sini kita boleh bagi keutamaan kepada aktiviti yang kurang menggunakan sumber tenaga, air dan juga telefon. Dan yang ketiga, defining a time frame for implementation of activities after the emergency. Okay, jadi plan-plan yang kita dah rancang ni sudah tentu ada plan pemulihan. Okay, jadi kita perlu rancangkan berapa lama sepatutnya pemulihan ataupun langkah-langkah untuk kita membaiki balik kerosakan yang telah berlaku. Okay, jadi bila kita dah ada time frame ni, mudahlah untuk kita menguruskan. Dan akhir sekali ialah to minimize the resources required in the success of the activities after the emergency. Jadi kita boleh kurangkan sumber supaya ketika berlaku kejadian ataupun kemalangan itu dapat berjalan dengan lancar. Contohnya ketika berlaku kebakaran. Jadi setiap ahli ataupun komander insiden tu semuanya dapat bekerjasama dan menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. So now we look to the prevention and the planning strategy. Okay, first is the handling emergencies. Emergency plans should be able to handle the scenario occurring. Okay, plans made to be flexible to ensure the emergency action in accordance with the severity or impact of the incident. Jadi plan yang kita telah rancang tu seharusnya boleh dilaksanakan, boleh diguna pakai sewaktu kejadian yang sebenar. Okey, dan seharusnya dia boleh memudahkan setiap pihak lah. Okey, dan kemudian ialah to carry out the recovery. Okay, objective of the recovery is to continue the functions and the operation of the organisation as soon as possible. Okay, so ini adalah plan tindakan pemulihan. Okay, jadi kedua-dua plan strategik ni kita perlu rancang dengan sebaik-baiknya supaya ia tidak melibatkan kerugian yang besar. Okay, jadi itu saja penerangan untuk subtopik yang keempat, iaitu preparedness of emergency. Dan seterusnya tamatlah juga topik yang kedua, iaitu development of the safety and health. Baik, jika ada pertanyaan ataupun apa-apa yang tidak faham, boleh bertanya ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.